Ada dah Kak Zah? Oh, besar gambar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada? Belum? Tak keluar? Pecah. Cabut. Okay. InsyaAllah hari ini kita akan baca dari surah Hud bermula ayat yang ke 25. 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat yang tidak terhingga banyaknya kepada kita. Tidak terhingga banyaknya sehingga kita bimbang pula macam manalah nanti kita nak jawab di akhirat nanti, kerana terlalu banyak nikmat Allah kepada kita. Masa kita banyak, masa lapang kita banyak, makan minum kita cukup, pakaian kita alhamdulillah, ke cuaca kita pun alhamdulillah, apa lagi tempat tinggal kita pun alhamdulillah, cukup makan belaka kita ni, sehingga kita pula nanti jadi bimbang macam mana? Allahu Akbar, bimbang nikmat yang kita dapat tu tidak sebanding dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon keampunan dari Allah, istighfar, astaghfirullahalazim di atas kekurangan yang berlaku. Dalam masa yang sama kita tidak lupa memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya yang mulia, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita menyambung nikmat kita. Nikmat baca Quran. Nikmat boleh guna masa untuk Al-Quran. Walaupun sedikit je, pagi-pagi lepas pada habis masa tu kak, galik kita dengan benda-benda lain. Masak, sibuk masak. Naik motor, sibuk naik motor. Bertukang, sibuk bertukang. Berniaga, sibuk berniaga. Macam-macam lah. Walaupun begitu, alhamdulillah lah, Allah bagi nikmat kepada kita sedikit masa, tapi berterusan. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang Allah paling suka ni yang senantiasa walaupun sedikit. Jadi kita baca setengah muka sehari je. Kata lambatlah ustaz, bila nak habis. Kita bukan aim nak habis. Bukan kita memang nak habis. Tapi aim kita juga ialah menghabiskan hidup dengan Al-Quran. Kita tak nak kita baca sebulan habis. Lepas tu tak awak gapo. Tapi kalau kita menghabiskan hidup kita dengan Al-Quran, maknanya kalau lama yang kita baca tu, mudah-mudahan setiap hari tu adalah bahagian kita dengan Quran. Nanti kalau tiba-tiba nanti satu hari nanti habis, kita pula baca kitab lain pula, dibimbangi, habis dah lah kita. Ada lah ni ada juga masa dengan Quran. InsyaAllah lah, mudah-mudahan nanti kalau kita sambung kitab lain pun kita baca Quran juga sikit. Ambil istifadah, ambil istiqamah untuk kita ni menghabiskan masa kita dengan Al-Quran. Sebab kita bila dah habis masa kelas ni kak, pukul 8 tu balik tu kak, macam-macam lah kerja kita je. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita sambung bicara kita dari ayat yang ke-25. Baik, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan demi sesungguhnya kami telah utuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala inni lakum nadhirum mubin, dengan berkata sesungguhnya aku ini seorang rasul,
Seorang rasul tu tak ada dalam ayat tu. Tapi seorang pemberi peringatan, pemberi amaran yang nyata kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala mulakan kisah ni dengan cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam yang Allah utuskan kepada kaumnya, dan inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ni memberi peringatan kepada kamu dengan azab yang nyata lah, dan dengan peringatan yang nyata kepada kamu. Inilah fungsi Rasul, memberikan peringatan kepada kaum dia. Peringatan apa dia? Alla ta'budu illallah, iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Ini peringatan dia. Dan peringatan ni adalah peringatan yang utama yang dibawa oleh sekalian Rasul. Dan peringatan inilah hak yang paling utama juga, tugas yang paling agung yang manusia kena lakukan selama dia hidup di dunia. Apa dia? Jangan sembah selain Allah. Alla ta'budu illallah, jangan sembah selain Allah. Perkataan sembah ni, orang kita dia anggap sembah ni apabila manusia sujud ataupun tunduk kepada sesuatu. Padahal maksud sembah ni umum, besar lagi, luas daripada yang kita faham. Sembah ni ta'budu adalah mengabdikan diri. Mengabdikan diri atau menundukkan diri atau memperhambakan diri. Kita panggil hamba abdi. Mengabdikan diri, memperhambakan diri, menundukkan diri kepada sesuatu selain dari Allah. Itu dikira ibadah. Maka apa saja yang menjadi hak Allah dikira ibadah. Apa saja yang menjadi hak Allah dikira ibadah atau pengabdian kepada Allah. Allah satu-satunya Tuhan yang kita berdoa kepadanya. Jadi siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia syirik. Allah tempat kita bertawakal. Jadi tawakal tu ibadah. Bila seorang tu bertawakal kepada selain Allah, maka dia syirik. Kadang-kadang manusia ni bertawakal kepada sebab sehingga lupa kepada penyebab yang utama. Dia bertawakal dia tu tak ada dah kepada Allah. Tengok doktor, rasa sembuh tu duduk pada doktor. Kita lah ni naik bimbang juga. Manusia lah ni dengan COVID yang ada ni, dia mula desperate. Desperate maknanya dah tak tahan dah. Dan setiap hari cerita COVID ni, vaksin. Kita bukan kata tak boleh vaksin tu, tapi manusia seakan-akan mencari penawar dia duduk pada vaksin tu. Lalu ni seluruh dunia cerita vaksin. Seolah-olah kalau tak ada vaksin ni, habislah. Allah boleh saja mengangkat wabak sebelum datangnya vaksin. Boleh. Allah boleh menyembuhkan seseorang tanpa vaksin, tanpa ubat. Dan kita tak nafi ada juga yang teruk. Bukan kita kata
Maknanya apa? Kenapa orang ni bila kena stage 5, sesak nafas sampai kena ventilator? Kenapa orang ni stage 4, masuk ICU? Kenapa orang ni stage 1, tak ada gejala, kena tu? Siapa yang menentukan? Oh, dia kata pak ni immune antibody begini-begini. Baik, siapa yang jadikan antibody dia begitu? Allah. Lah ni sampai satu tahap tak tahu dah mari jangkitan daripada mana. Tak, ambil daripada siapa ni, siapa. Tak ada dah. Seakan kita ni nak kena faham bahawa yang menjangkitkan kita tu bukan sebab orang tu. Dalam satu rumah, mak dia positif, anak-anak belum tentu positif, ada yang negatif. Padahal ni duduk sekali kot. Padahal mak ni pergi dalam kedai, selisih je dengan orang tu boleh jadi. Yang selisih ni kena, yang duduk sekali tak kena. Sebab apa? Sebab dia datang dari Allah. Maknanya penyakit ni kalau nak kena adalah dengan takdir Allah. Sebab tu kita soal bertawakal ni ibadah. Kita tak nafi ilmu perubatan. Betul kita kena berikhtiar. Tapi jangan sampai tawakal kita tu berpindah daripada Allah kepada selain dia. Kerana apa? Kerana tawakal termasuk ibadah. Benar tak? Jadi ibadah ni, pengabdian ni besar luas. Semua yang menjadi hak milik Allah tidak boleh diarahkan kepada selain Allah. Tak kira lah. Sujud hanya kepada Allah. Apa tu doa hanya kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kita jaga kita, betul? Kita jaga kita, tapi jangan lupa kita jaga kita tu soal baru ikhtiar baru. Maknanya kita kena jaga diri kita sendiri. Itu baru soal ikhtiar. Ada lagi yang lebih tinggi daripada kita jaga kita. Itu soal akidah, Allah jaga kita. Nah, Allah yang jaga kita. Jadi kalau kata kita jaga kita, betul tak? Betul. Itu merujuk kepada ikhtiar. Tapi lebih utama lagi ialah soal akidah, Allah yang jaga kita. Jadi soal ibadah ni luas. Jangan sampai kita kata kita macam soal takdir ni kita yang tentukan. Kita yang pilih. Nak sihat ke nak sembuh kita. Yang tu dah hilang sifat pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, dia tak sebutlah lagu ni macam kita, sebab kita nak ambil, nak faham apa maksud ibadat tu. Tapi Nabi Nuh alaihissalam, dia bagi tahu kepada kaum dia, jangan sembah selain Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Jika kamu menyembah yang lainnya, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan. Ni sama macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik atas bukit Safa. Naik atas bukit Safa bagi tahu kepada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, kalau aku bagi tahu kepada kamu belakang bukit ni ada tentera yang nak serang, kamu percaya ke tak? Lalu dia kata percaya, kamu tak pernah menipu. Aku khabarkan kepada kamu bahawa azab yang pedih. Tentang azab yang pedih kalau kamu sembah selain dari Allah. Jadi Nabi Muhammad pun sama juga, memberi peringatan dengan perkara yang sama. Memberi peringatan dengan perkara yang sama. Baik. Yang ni umum, biasa dah kita dengar. Cumanya yang menarik pada ayat-ayat ni ialah jawapan kaum Nabi Nuh. Jawapan dia apa?
فقال الملأ الذين كفروا من قومه, maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya. Al-mala' ni pembesar atau ketua-ketua. Mereka inilah yang menjadi penentang utama dakwah Rasul. Ni pembesar ni orang kaya, orang berpangkat, orang bijaksana. Dia ni lah payah nak terima ni. Dia kata apa? Ma naraka illa basharan mithlana. Wahai Nuh, kami tidak memandangmu melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Pertama, kamu bukan Rasul. Kamu ni sama seperti kami je. Kenapa kamu Rasul, kami tidak? Tak, kamu ni pertama dia kata, sama je. Kita ni sama. Dia merendah-rendahkan martabat Rasul ataupun dia tak percaya kepada Rasul. Pertama dia kata apa? Sebab kamu dengan kami sama. Ma naraka illa basharam mithlana. Kerana mereka berfikir kalau nak datang utusan dari Tuhan, kena mari macam malaikat, kena mari jenis-jenis lagu tu baru nak percaya. Okey? Jadi kalau lekeh-lekeh, orang lebih kurang kita je dia ni, tak berapa. Ada orang begitu. Dia kalau orang sama level ni, dia tak itu sangatlah. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna. Okey? Hum aradhiluna. Dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu, melainkan orang-orang kami yang miskin. Miskin, hina, lagi berfikiran singkat. Jadi yang kedua, dia tolak dengan 3 perkataan. Ma naraka illa basharan mithlana. Wa ma nara kattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Wa ma nara lakum alaina min fadlin. Semua ma nara ni adalah hujah mereka. Hujah pengikut ataupun kaum Nabi Nuh. Ma nara pertama, kami tak tengok kamu ni melainkan orang sama seperti kami. Darjatnya sama seperti kami. Yang kedua, kami tak tengok yang ikut kamu melainkan orang miskin yang hina. Badiyar ra'yi, berfikiran singkat. Kami orang kaya, ada kedudukan, ngaji pula tinggi. Kalau ngaji tinggi lah sama dia, tak ada lah pengajian tinggi tu. Tapi nak ayatnya orang hak cerdik pandai. Jadi mereka ni menolak dakwah Nabi Nuh kerana tengok pada pengikut. Dia tengok pengikut Nabi Nuh ni orang miskin. Jadi macam gini lah orang nak join kelas kadang-kadang. Dia tengok juga crowd. Nak pergi kelas mana. Kalau pak kita ni yang beriman, dah tak apalah. Tapi ada orang dia tengok macam orang Europe sekali ni. Kalau tengok masuk Islam, semua negara Islam ni negara miskin. Sebelum Arab jadi kaya lah. Tak. Bila Arab jadi kaya, dia lupa zaman dulu waktu negara Islam kaya, dia masih lagi zaman gelap di Eropah tu. Tapi dia kata lah ni, kalau nak masuk Islam, tengok semua berlaku perang negara Islam. Afghanistan perang, Pakistan perang,
Syria perang, Yaman perang, tak aman. Negara-negara Islam tak aman. Jadi dia kata tak boleh. Dia menganggap Islam ni untuk orang-orang yang begitu sifat dia. Jadi dia pun tak nak masuk Islam. Tambah pula orang kalau zaman lah ni Islamofobia ni macam-macam. Dia kata Islam ni, tengok orang Islam ni tak bersih laga apa, macam-macam lah. Jadi orang yang pengikut Nabi Nuh dia kata apa? Yang ikut Nabi Nuh ni orang-orang hina je. Tapi sebenarnya, dari sebenar-benarnya, ini adalah antara lumrah atau sunnatullah. Pada yang mengikuti kebenaran ni, lebih mudah mengikuti kebenaran adalah orang-orang yang hina. Dalam bahasa yang lain, orang yang tak ada kepentingan. Orang yang tak ada kepentingan. Dia dah ada jadi pemimpin dah usah. Tiba-tiba dia nak tunduk. Dalam Islam ni maknanya sama level. Kalau kamu dah masuk Islam, kamu ni sama. Mana boleh? Tak? Nak tinggalkan sesuatu ni payah. Sehari dua hari ni ada cerita tentang atomi. Kak Zah pernah dengar atomi? Atomi. Kak Zah nak dengar? Tak pernah dengar. Nasib baik tak ada. Saya ni hari-hari nak kempen Kak Azhar masuk jadi ahli bawah saya. Ada satu MLM yang duduk cerita panjang lala ni. Mungkin ada sahabat-sahabat yang terlibat dan sebagainya. Yalah, dari sudut hukum halal haram tu clear lah. Kita tak ada masalah. Dari sudut dia adalah produk yang halal. Dan kita juga tak ada masalah bahawa berjual beli dengan orang-orang kafir atau yang bukan Islam ni harus. Tak ada masalah dari sudut tu. Cuma isunya ialah apabila mereka menjadikan perniagaan itu sebenarnya adalah gerakan Kristian mereka. Mereka bukan berbisnes mata-mata, tak. Mereka berbisnes sambil-sambil menjalankan gerakan Kristianisasi. Di tempat kita dia tak lewat lagu tu lah. Tempat kita bukan dia tak lewat lagu tu, dia makna tak terbuka sangat lah. Dia mungkin bantu komuniti-komuniti yang sudah Kristian. Tapi di negara-negara luar, bisnes dia adalah gerakan Kristianisasi dia. Jadi masuk ahli dia kena hadir mesyuarat agama, kena, makna setiap ahli dia dikira sebagai orang yang menyebarkan Kristian. Marilah Pak kita memang of course lah gerakan Kristian. Pertama dia tak boleh masuk sebagai gerakan Kristianisasi, salah. Jadi bila dia masuk dengan perniagaan, orang jadi macam agak sedikit kabur. Orang tak nampak dia adalah gerakan Kristianisasi, tapi orang nampak dia sebagai perniagaan. Ada je orang lain buat gini. Contohnya Al-Arkam dulu, kan? Al-Arkam. So dia menyebarkan perniagaan dia sebenarnya adalah dakwah dia, cara nak tarik orang bergabung dengan dia jadi orang sebagai support ekonomi, itu dakwah dia. So sekarang ni bila sampai Pak kita, dia tak boleh tu, dia masuk melalui perniagaan. So adalah orang kita terlibat. Ada orang kita terlibat. Macam-macam saya pun kena ajak masuk. Masa tu kita pun tak tahu. Tak tahulah tu. Sehinggalah baru-baru ni baru disebar luaskan cerita isu yang berlaku. So pada saya, kalau kita nak ambil langkah berhati-hati, kita hindarilah. Asal kita tak nak terlibat dengan gerakan Kristianisasi. Walaupun jual beli dengan dia halal, walaupun produk dia halal, tapi isunya ialah apakah kita nak bersama dengan kumpulan yang menyebarkan gerakan atau Kristianisasi. Sekarang ni impak dia tak ada lagi tempat kita.
impak dia ada di negara-negara luar. Impak dia ada. Dia dah syarikat multinasional. Dia syarikat multinasional. Puluh-puluh juta untung dia. Dan dengan keuntungan itulah dia. Bukan sekadar kalau kata orang panggil McDonald dia sumbang kepada Israel. Tu kita semua tahu belakang dah. Tapi ni bisnes dia tu ada yayasan. Yayasan dia buka sekolah Bible, ajar Bible dan sebagainya. Memang gerakan dia kristianisasi tapi melalui perniagaan. Jadi sebab itu pada saya cuma bila ada sahabat-sahabat yang keluar, ada orang yang rasa sayang, masih lagi ada rasa sedikit rasa sayang dia tu. Maksud kita katakan kalau ambil langkah yang terbaik ialah kita berlepas diri. Mufti Selangor kata syubhah. Maknanya syubhah ni ragulah. Nak kata haram, ni jual beli ni harus. Cuma syubhahnya sanggup tak kita terlibat dengan gerakan dia tu? Kau atas dasar syubhah. Ada orang tanya produk apa dia jual. Ni. Banyak enggak tak tahu lagi. Macam-macam produk dia. Produk kecantikan, produk kesihatan, sabun basuh pinggang pun ada. Bagi dia MLM, direct selling. Bila direct selling ni, MLM ni banyaklah orang masuk kan. Campaign. Tapi bila nak tinggalkan dia tu, saya nak quote apa perkataan sahabat yang dah tinggal. Dia kata, bila nak ajak orang tinggalkan dia atas dasar agama, kita dah jadi somebody kot, kita dah ada hasil daripada jual. Mungkin ada orang yang kita faham dia tinggalkan kerjaya dia full time fokus pada MLM ni. Tapi akhirnya didapati ada hubung kait dengan gerakan kristianisasi. So macam mana tu kita nak kata orang yang ada kepentingan ni susah nak buat decision. Hak paling mudah orang tak ada kepentingan. Aku beres tak ada apa. Orang fakir, orang miskin, sedaplah mu kata mu tak ada apa, mu tak ada komitmen gini-gini. Relax muka kita orang fakir miskin kan. Orang tak terlibat gapo tak ada masalah. Tapi nak ayatnya inilah sunnatullah. Pembesar-pembesar, orang-orang yang kaya, orang ada kepentingan, dia kena berfikir sebelum buat decision, dia kena fikir kedudukan dia, dia kena fikir sumber income dia, dia kena fikir kepintaran dia, kena fikir orang kata apa dia, macam mana, macam-macam balik ni. Orang yang ni tak ada, kalau betul, inilah sunnatullah. Apa yang berlaku kepada Nabi Nuh berlaku juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pembesar Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, semua tu orang-orang besar belaka tu tak nak. Sehingga apabila Abu Sufyan ditanya oleh Hercules, waktu Nabi dia tanya Herakl tentang sifat Nabi, dan kemudian dia tanya pengikut-pengikut dia macam mana. Jawab Abu Sufyan, pengikut-pengikut dia orang-orang yang lemah, orang hina. Kata Herakl, hum atba'ur rusul. Kalau diperhatikan pengikut-pengikut Rasul macam tu. Nabi Musa dengan Bani Israel, lawan dia siapa? Fir'aun. Bani Israel ni kuli, hamba Fir'aun. Kuli dia. Tengok, Allah utus Bani Israel pada Fir'aun ni, raja, pembesar dia, menteri dia Haman, ada tentera dia. Bani Israel ni siapa? Bani Israel ni golongan hamba, orang yang rendah kedudukan dalam kerajaan Fir'aun. Bunuh dia pun tak ada masalah. Pada Fir'aun, bunuh Bani Israel ni tak ada masalah. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar Nabi Musa, utus Nabi Musa pada Bani Israel,
termasuklah juga Fir'aun dan juga orang-orang keliling dia. Jadi siapa yang ikut Fir'aun tak ikutlah. Yang ikut Nabi Musa adalah orang-orang yang hina. Semua Rasul begitulah keadaan dia. Jadi kadang-kadang kedudukan kita ujian untuk kita. Harta kita ujian untuk kita. Kepintaran kita ujian untuk kita. Orang ngaji sampai PhD, dapat ngaji perbandingan agama, dia Kristian. Lepas pada tu tiba-tiba nak masuk Islam, dia mikir kok. Nanti apa kata kawan-kawan dia PhD yang lain. Ni orang cerdik, nak buat gini. Tapi dalam masa yang sama kita kena tahu bahawa ataupun satu lagi yang kaum Nabi Nuh ni bagi tahu, wa ma nara lakum alaina min fadlin. Yang ketiga dia kata, kami tidak memandang kamu semua mempunyai kelebihan yang mengatasi kami. Kelebihan di sini disebut kelebihan dari sudut harta. Maknanya kalau ikut dia pun tak jadi kaya. Dah lah hina. Kalau ikut dia pun tak jadi kaya. Min fadlin hum la yarawna dhalika li'annahum umyun 'anil haqq. La yasma'una wa la yubsirun. Mereka tak nampak kebenaran sebab mereka hanya banding dengan kekayaan. Min fadlin yaqulun ma ra'ayna lakum alaina fadilah fi khalqin wala khuluqin wala rizqin wala halin lamma dakhaltum fi dinikum hadha. Kami tak nampak kelebihan kamu sama ada pada kejadian, kamu orang lebih cantik ke, wala khuluqin, lebih sopan, wala rizqin, lebih pada rezeki, dan lebih pada keadaan. Tak ada. Kamu tak ada lebih, tak ada lebih. Masuk bersama dengan kamu, tak ada kelebihan pun yang dapat. So ni dipanggil fikrah materialistik. Kalau nak join Islam, kena ada point. Kena ada point. Ni kalau masuk Islam apa aku dapat? Dia tanya. Wa ma nara lakum alaina min fadli. Dia kata kamu kalau aku tak ada apa pun kelebihan. Mana kalau join Nabi Nuh, tak ada apa kelebihan yang mereka dapat. So dia ada 3 tadi kan. Pertama, kamu ni manusia sama seperti kami. Yang kedua, yang ikut kamu ni hanya orang-orang hina yang tak pandai, yang tak ada kedudukan. Yang ketiga, kalau kami join kamu pun tak ada kebaikan, tak ada apa. Mereka lupa bahawa kebenaran memiliki kekuatan tersendiri yang tidak perlu kepada kekayaan dan kelebihan. Okey. Disebut di sini wahum dalilun ala jahlihim wa qillati ilmihim wa aqlihim fa innahu laysa bi'arin 'ala al-haqqi radhalata man ittaba'ah. Sesungguhnya tidak menjadi masalah bagi kebenaran, bukanlah satu keaiban kalau yang mengikuti kebenaran hanyalah orang-orang yang hina. Kerana sesungguhnya kebenaran pada sendirinya sudah benar, sudah kuat, sama ada diikuti oleh orang yang mulia ataupun orang yang hina. Makna kebenaran ni bukan dikira pada pengikut. Kebenaran tu pada dirinya sendiri, pada kebenaran tu sendiri. Kalau dia benar, tak kisahlah siapa yang ikut dia. Sebab kebenaran bukan diukur dengan pengikut. Macam lah ni, kadang-kadang kita tengok siapa follower dia paling ramai. Kebenaran tidak diukur dengan follower. Kebenaran tidak diukur dengan status.
Aku ngaji dengan ustaz tu dia hebat, dia mari ngajar naik Lamborghini. Oh, mari ngajar naik Porsche. Oh. Ustaz mu ngajar naik ke apa? Motor motor kecil ya, kapcai mari pe. Exhaust pun ikat dengan dawai. Cabut dah. Ustaz mu gambar, ustaz aku kalau pergi gambar penuh padan ni. Ustaz adalah 2 orang depan dia ngajar. Kebenaran tidak diukur dengan pengikut. Hina ke, mulia ke, pengikut itu bukan ukuran kebenaran. Kebenaran berdiri dengan sendirinya. Balil haqq alladhi la syakka fihi anna atba'al haqq humul ashraf walau kanu fuqara. Bahkan kebenaran yang tidak ada syak lagi. Orang yang mengikuti kebenaran itulah yang mulia walaupun mereka fakir, dan orang yang menolak kebenaran itulah yang hina walaupun mereka kaya. Kerana kebenaran itu tertegak dengan hujjah. Tertegak dengan hujjah. Apa dia? Putus-putus. Alo. Lain lo ni masalah lah. Lain masalah sekarang ni. Masalah. Kebenaran itu tertegak dengan hujjah, tidak tertegak dengan make up dia. Pengikut dia ramai, belum tentu. Dia kena tengok hujjah dia. Okey. Baik. Bahkan kami menganggap kamu seorang yang berdusta. Kata mereka, kami anggap kamu berdusta. Jadi kita ni harap-harap tidak terjebak sebagaimana yang berlaku kepada pengikut ataupun kaum Nabi Nuh. Nilailah kebenaran itu sebagai kebenaran dengan dalil dan bukti. Jangan nilai dengan keadaan pengikut, jumlah pengikut, keadaan status seseorang, jangan. Boleh jadi dia ni orang biasa, tahu ilmu yang benar, belajar Quran, boleh jadi itu. Dia bagi nasihat, kita terima. Pasal apa? Kebenaran bukan berdasarkan status. Okay? Kalau kerana status kita tengok, kita terfitnah. Sebagaimana yang berlaku kepada Fir'aun, sebagaimana berlaku kepada kaum Nabi Nuh, sebagaimana berlaku kepada orang-orang yang menentang dakwah Rasul. Semuanya begitu. Jadi carilah kebenaran dengan neraca kebenaran yang sebenar. Belajar Quran, belajar hadis, itulah yang sebenar. Kadang-kadang kita tengok akhlak, kita nak baca tentang talbis iblis kan. Talbis iblis ni kadang-kadang dia menjelmakan, menampakkan orang yang sesat terhias dengan akhlak yang baik. Macam Kristian baik. Baik, bukan tak baik. Cakap dengan dia, Masya Allah. Dia tak pernah paksa kita masuk agama dia. Oh, siapa lah ni orang pergi gereja, boleh ambil je bantuan kat gereja. Tak apa, isi nama ambil je. Memang tu kerja dia. Dia baik. Tapi kita tak boleh nak ukur kebenaran mereka dengan akhlak dia. Sebab kebenaran tidak diukur dengan akhlak pengikutnya. Nanti satu hari kita jumpa pula orang yang ikut sunnah ni. Oh, aku tengok popok ikut sunnah ni, akhlak tak baik lah. Saya ingat masa kita jadi imam di Mustaqim. Dia kata mari semayang ni. Orang sini kita mari macam dia tengok kita tak kenal dia. Ada orang komplain. Saya kata itu pesan jemaah. Kita ni kena banyak tanya khabar orang. Kadang-kadang ayah saya kalau dekat surau tu, amalah dia selalu ajar kita orang. Kalau orang datang kat surau tak pernah kita tengok, kita tegur dia. Tanya khabar dia. Ni mari mana ni? Tak pernah tengok.
Kena ada sifat tegur ni. Dia mari, aku pergi semayang tu, bagus orang situ. Dia tegur orang. Ni tiba-tiba orang mari, dia pula semayang, tak serupa kita, mungkin baru nak belajar. Seluar pula labuh, contohnya. Dia pun tengok, jeling bijak mata. Dia ni isbal ni, haram isbal. Padahal dia pun tak kenal apa tu siapa. Boleh jadi orang ni baru nak mari belajar. Jadi sehingga akhirnya akhlak beberapa orang yang mengikut kebenaran menjadi fitnah kepada kebenaran itu. Tapi bagi kita yang belajar, kita faham, andai kata begitu sekali, janganlah kita tinggalkan kebenaran dengan sebab buruknya pengikut, akhlak pengikutnya. Nah, dan kita harap benda tu tidak banyaklah. Mungkin ada sedikit dan sebagainya, kan? Ada orang yang bersifat mungkin akhlak dia kurang baik walaupun dia ni mengikuti kebenaran. Dari sudut akhlak lah. Dari sudut kebenaran tu betul dah. Dari sudut akhlak. Tata cara bermuamalah dia, cakapan dia. Jadi sehingga akhirnya menjadi fitnah kepada. Lalu dia kata, aku tak nak dah join dengan geng-geng ni pasal pok-pok dia ni. Aku tengok akhlak tak molek mana. Baik aku pergi dengan pok-pok ni. Pok-pok panggil pakai capal ke apa semua. Dia orang ni baik, makan pun sekali. Kalau kita susah pun tanya khabar. Betul tak? Ada seorang tu mari pemuda jumpa dia kata, Ustaz, saya bukan nak kata lah Ustaz. Dia kata, saya waktu duduk dengan geng-geng 3 line. Dia geng 3 line. Dia kata, waktu saya duduk geng 3 line, dia orang tanya khabar Ustaz. Saya susah, tak boleh nak makan, tanya khabar. Tapi bila saya masuk, tinggalkan 3 line, mari belajar agama ni, susah, tak ada orang tanya. Padahal ni kita semayang sekali, ngaji sekali, tak tanya. Dia kata, tahu Ustaz, nak jawab macam mana? Betul tak? Sebab tu kadang-kadang betul ni ada. Cuma bagi kita, janganlah kita tinggalkan kebenaran. Andai kata ada keburukan pada pengikutnya. Kalau dia salah, kita apa? Biar kita ikut kebenaran dan kita buat kebenaran sebagaimana itu. Jangan peluk kita merajuk, aku tak nak dah ikut kebenaran. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Dah dia tu tak betul, tinggalkan dia. Jangan tinggalkan kebenaran tu, tinggalkan dia. Aku tak nak berkawan lah dengan orang ni. Tapi kebenaran ni aku nak ikut. Contohnya gitu. Jadi sebab tu kadang-kadang macam saya sebut tadi lah, ujian. Jumpa orang Kristian baik, jumpa orang Islam tak baik. Jumpa kawan-kawan, duduk berkawan dengan orang Islam ni asyik kena tipu je. Kena pau je. Asyik kena tipu. Tapi kawan pergi berniaga dengan orang non-Muslim, baik, jujur dan sebagainya. Akhlak. Kita kata kesalahan itu bukan pada Islam. Kesalahan itu pada orang tu. Orang tu tak betul jawab gitu. Tapi jangan sampai kita terfitnah, tak nak ikut kebenaran kerana akhlaknya. Rendahnya akhlak, nilai akhlak pengikut dia. Sebab kebenaran itu kekuatannya pada dia di sendiri kebenaran. Islam tu kuat pada dalil Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita tertipu. Tiba-tiba hak mengikutnya orang kampung, kita tak. Ataupun hak mengikutnya akhlak tak baik, padahal kita lebih baik akhlak, dia kata. Kebenaran itu berada pada hujjah, kekuatan dia berada pada hujjah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebab tu kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk kepada kita. Okey? Bagi petunjuk kepada kita dan menjadikan kita ni tegar ataupun teguh di atas kebenaran. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Kemudian kata Nabi Nuh alaihi salam, dia kata lagi, qala ya qaumi, wahai qaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku,
serta dia mengurniakan pangkat Nabi kepadaku dari sisinya. Okay? Dari sisinya. Fa'ummiyat alaikum. Kemudian bukti itu jadi kabur pada kamu. Kamu pun tak nampak kalau betul aku ni Nabi. Cuma bukti-bukti itu kamu tak nampak, jadi samar. Anulzimukumuha. Maka adakah kamu nampak ada gunanya kami memaksa kamu menerima bukti sedang kamu tidak suka kepadanya? Okey. Anulzimukumuha ay nusibukum biqabuliha wa antum laha karihun. Dia kata, wahai kaum, bagaimana sekiranya sebenarnya aku betul daripada Tuhan, cuma kamu je tak nampak. Bagaimana pandangan kamu kalau aku minta juga kamu ni beriman kepadaku walaupun kamu tak suka? Mana kalau kamu tengok kat aku, kamu tak suka, cuma aku minta ikutlah kebenaran. Bahasa kita macam itulah. Awak walaupun tak setuju dengan saya, jangan ikut saya sebab saya. Ikutlah sebab Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ada tak kita begitu? Betul. Tak suka ke saya? Tak okey. Orang kata ustaz tu begini, orang kata ustaz. Tak apa, tak suka. Tak apa. Kalau lah apa yang saya kata ni, Quran kata begini, hadis kata begini, boleh tak saya nak minta ikutlah Quran dan hadis walaupun tak suka kat saya? Seolah-olah gitulah bahasa Nabi Nuh AS. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Boleh tak aku nak paksa kamu ni, aku minta kamu ni berimanlah kepada kebenaran walaupun kamu tak suka. Sebab aku, bagaimana sekiranya yang aku bawa ni benar, cuma kamu yang tak nampak. Ikutlah kebenaran. Jadi bersungguhnya Nabi Nuh alaihi salam, nak sebutnya walaupun dia ditentang oleh kaum dia, dia masih lagi bersungguh untuk mengajak mereka kembali kepada kebenaran. Yang tu yang jadi 950 tahun. 950 tahun. Cabaran dia ni hebat, bukan main-main. Kita ni tak apa, pengikut, bukan pengikut lah, ruang dakwah, medan dakwah kita. Tak boleh sini, pergi sini, tak boleh sini, pergi sini. Bahasa orang negeri kita tak boleh ikut, pergi hijrah negeri lain. Bahasa orang negara kita tak boleh ikut, pergi pula buat kerja dakwah. Pergi di Palestin, pergi di mana, Filipin, pergi di banyak ruang dakwah kita. Alhamdulillah. Tapi Nabi Nuh AS situ je, tetap kaum je. Saya ingat payah tu, payah. Nabi Muhammad lagi payah besar. Cuma kita ni malah kita je terima. Cuba kata kita ni tak boleh tukar kelompok dakwah kita, medan kita. Duduk situ je, lagu-lagu mana pun kamu kena ikhtiar sampai dia ikut. 950 tahun duduk situ je. Kalau kita ni tak apa, orang buang masjid ni, kita pergi pindah masjid lain. Betul tak? Negeri ni tak bagi tauliah, kita pergi ngajar negeri lain. Ada. Betul tak? Ada ruang dakwah yang luas. Nabi Nuh tak. Kaum tu itu. Situ je kaum. Sampai dia tak boleh. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Aku nak kata juga, walaupun kamu tak suka, aku kena kata juga. Ajak juga 950 tahun tak berubah dia punya medan dia. Dan yang ikut dia tak sampai 100 orang pun. 950 tahun. Berapa nisbah tahun? Kalau 950 tahun, pengikut dia ada 80 orang. 10 tahun, lebih kurang 10 tahun seorang. Dakwah 10 tahun seorang. Dakwah 10 tahun seorang. Nak cukup 80 orang tu 950 tahun. Mana ada 20 tahun seorang. Kalau kita ambil kiraan waktu gitulah. Nisbah dia 10 tahun seorang pengikut.
cabaran. Jadi sebab itu kita mengingatkan diri kita agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat hidayah yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Dalam masa yang sama kita mesti teguh di atas kebenaran berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan juga kita menjadi orang-orang duta-duta Islam yang menyebarkan Islam kepada orang-orang yang lain. Ini mudah-mudahan. Wallahu taala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu. Kita akan sambung pada besok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.